بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lepas kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, itu pada ayat 191, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh atau untuk memerangi orang-orang musuh mereka di mana jua mereka temui. Dan mereka juga diperintahkan supaya mengusir sebagaimana mereka telah diusir daripada Makkah. Dan seterusnya kita telah berhenti tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Sinilah para ulama membahagikan adanya banyak pandangan ulama tentang perkataan fitnah. Fitnah di sini bukan maksud buhtan, bukan maksud tuduhan palsu, tetapi fitnah di sini bermaksud, setengah ulama mengatakan adalah kufur, iaitu kekufuran, syirik. Sebenarnya Ibn Katsir mengatakan syirik, dan sebagian besar ulama mengatakan bahawa fitnah itu adalah yang bermaksud ujian. Ujian. Jadi seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua itu disebut ahasiban nasu an tutraku ayyakulu amanna. Adakah manusia menyangka mereka hanya ditinggalkan begitu saja dengan berkata kami beriman? Fahum la yuftanun, dan mereka sekali-kali tidak diberi fitnah, yakni tidak diberi ujian. Perkataan fitnah datang daripada perkataan fatana, iaitu bermaksud ujian. Kerana itu perbuatan asal dia ialah seorang fatin, seorang yang tukang emas, menguji emas dengan membakarnya, dengan membersihkan emas tadi untuk bagi menguji ketulinan emas tadi. Jadi asal perkataan tadi daripada fatana, jadi fitnah di sini bermaksud ujian. Ujian di mana yang ujian yang yang dikenakan oleh orang-orang Makkah, orang-orang musyrikin kepada orang-orang Islam. Seperti bila Ibn Rabah diletak batu di atas dada dia, atas perut dia, dan sebagainya, tekanan-tekanan, penganiayaan yang dilakukan oleh musyrikin Makkah kepada orang Islam. Maka fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, yakni segala yang mereka lakukan tadi, penganiayaan dan segala macam-macam penindasan tadi, ia lebih besar daripada pembunuhan. Jadi kadang-kadang kita tengok bahawa itulah Islam, itulah pandangan sebenar. Segala penganiayaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap mereka itu dikira oleh Allah sebagai ujian. Begitu juga perkataan ibtila. Kalau kita terjemah ibtila ni maksud dia bala. Tapi bala ataupun ibtila tidak membawa kepada perkara yang buruk sahaja. Bala atau ibtila tadi bermaksud ujian, yakni imtihan, peperiksaan. Bila seseorang periksa, bukan maksud gagal peperiksaan tadi. Peperiksaan itu bermaksud sama ada gagal ataupun lulus. Dan begitu juga ibtila.
Apabila Tuhan memberi seorang periksa dengan ujian, dengan musibah, maka ditengok di situ bukan dilihat dari segi kegagalan atau bagaimana mereka tadi kufur, tapi bermaksud sama ada berhasil, yakni berjaya pada ujian tadi ataupun gagal pada itulah. Kali itu perkataan ibtila juga diletakkan kepada Nabi Ibrahim. Takkanlah Allah menurunkan balak kepada Nabi. Tidak. Perkataan ibtila juga disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Allah memberi ujian kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila disebut perkataan fitnah di sini adalah dianggap sebagai ujian bagi orang mukmin, bagi orang beriman. Kerana ujian tadilah mengesahkan keimanan mereka. Dan tanpa diuji, manusia tidak boleh merasakan mereka benar-benar beriman kecuali setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan ketetapan iman kita, dan dari situlah menunjukkan bahawa kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji. Kalau Rasulullah diuji, di zaman Rasulullah diuji dengan kaum musyrikin, pada hari ini macam-macam ujian diberikan kepada kita dalam bentuk baru. Tetapi ujian akan terus diberikan. Sehinggalah akhir zaman kita diuji dengan Dajjal. Orang yang mengikut Dajjal ketika itu akan masuk ke dalam golongan kufar. Dan tinggal lagi orang-orang yang beriman akan ikut Imam Mahdi dan seterusnya akan ikut kepada Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Ikut Nabi Isa ketika itu. Tapi masih itu keadaan dunia begitu berkecamuk. Ujian sangat besar. Sehingga walaupun Dajjal tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah, tetapi berlakunya gempa bumi di Madinah dan di Mekah menyebabkan orang-orang yang munafik keluar daripada Mekah dan Madinah. Jadi di sini kita tengok bahawa ujian yang besar, difitnah lagi, zaman fitnah. Kerana itu hadis-hadis akhir zaman juga disebut sebagai hadis fitnah, iaitu hadis fitan, yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman yang besar. Di mana dikatakan bahawa disebut dalam hadis, walaupun 40 hari saja Dajjal membuat kerosakan, Dajjal datang selama 40 hari saja, tetapi sehari macam setahun, sehari macam seminggu, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, dan akhirnya baki seperti hari-hari biasa. Maknanya di situ banyak pandangan ulama. Ada mengatakan bahawa sehari macam setahun tadi kerana masa dia lama. Ada kata bahawa matahari tadi tak jatuh-jatuh selama setahun. Sebab apa tak jatuh? Sebab dia sudah hilang kitaran asal dia. Kerana paku walang orang ambil habis. Tak ada hang hujan, tidak ada lagi. Kutub utara mulai cair kerana kepanasan dan sebagainya. Maka pusingan dunia tidak menentu. Jadi dia tetap duduk alik cerah semua setahun. Maka bila siang setahun ni menyebabkan banyak makanan tak ada, kepanasan, kebuluran berlaku, air kering dan sebagainya. Sebab malam siang semua setahun. Lepas tu sebulan pula sekali. Lepas tu seminggu pula sekali. Maka makanan kurang. Lalu Dajjal datang dengan macam-macam fitnah. Bawa makanan dan sebagainya, menghidupkan orang yang mati. Maka ketika itu kita tidak disuruh melawan Dajjal. Kita kena lari. Kerana sihir Dajjal ni tidak mampu kita lawan ni. Jangan kita rasa kita tak umur besar nak lawan Dajjal ketika itu, jangan. Kita rasa kita soleh berdoa nak lawan Dajjal, jangan. Kerana kita itu fitnah yang paling besar. Kita tidak dapat menewaskan sihir Dajjal tadi. Kelebihan-kelebihan yang Allah beri pada Dajjal, kita tak boleh nak lawan. Sehingga dia boleh menghidupkan ibu bapa orang yang telah mati. Diberikan kelebihan bagi dia. Ujian akhir sekali. Sama ada kita tadi, generasi kita akan terlepas ataupun ikut dia, kita tak tahu. Tetapi itulah ujian yang besar. Kerana banyak berlaku fitnah ketika itu. Kerana itu hadis-hadis yang berkaitan dengan akhirat, tentang tentang kiamat, juga dipanggil sebagai hadis fitan. Iaitu hadis tentang berlakunya kiamat tadi, berlaku banyak fitnah. Di zaman itu banyak fitnah berlaku. Macam-macam hal yang tidak tergambar oleh kita pada hari ini, kerana diberi kekuatan. Yang orang yang membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang akan menghapuskan Dajjal ni. Jadi kalau kita rasa kuat berdoa, ataupun kita rasa kita cukup soleh, jangan gok, jangan pergi juga masa tu. Kerana kita disuruh untuk menyembunyikan diri, tak terlawan kita sihir dia. Itu fitnah. Jadi maknanya umat ini
diuji oleh Allah dengan fitnah tadi, dengan ujian tadi, cabaran, dugaan untuk untuk memastikan keimanan mereka bukan hanya di zaman Rasulullah, sehingga akhir zaman umat ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sedia semua. Nah, saya pesan juga diri saya, pada semua sekali kita pakat-pakat sedia. Dan kita kena tahu hak mana hak benar, mana hak salah. Kerana di zaman hari ini ni benar dan salah kelabu. Ya, zaman banyak mirak, banyak mana subhah. Ada hak molek nampak tak molek, ada hak tak molek nampak molek. Minta Tuhan beri petunjuk kepada kita nampak hak jelas. Ya, dan kita nampak hak jelas, hak salah, jelas hak. Ya. Kerana itu dia pecahan kepada gerakan sekular barat. Antara pecahan timbulnya satu pemikiran yang lahir daripada sekular barat ialah dipanggil sebagai relativism, iaitu keadaan relatif. Kalau orang ni boleh mengatakan satu pembohongan itu benar dan boleh meyakinkan orang, maka orang akan relatif sama ada orang percaya ataupun tidak. Kalau orang ni pula dia nak menunjukkan satu benda yang baik tapi dia nak buat, tapi benda baik dia nak menunjukkan, maka bila dia boleh mempengaruhi orang dan sebagainya, maka di situ orang mula melihat dia itu benar. Jadi kita sekarang ni macam banyak perkara-perkara yang tidak jelas berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita minta Allah selamatkan kita di zaman ini yang banyak fitnah. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Dan janganlah kamu memerangi mereka, yakni orang kafir itu, di sekeliling Masjidil Haram itu, berdekatan dengan Masjidil Haram. Janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi, sehinggalah mereka memerangi kamu di situ. Ya, ada apa di kalangan tuan guru kita ada tegur saya minggu lepas berkenaan salah baris baca salah tambah ayat tersasu tersebut yuqatilunakum fi. Sepatutnya tidak ada no situ. Saya minta maaf lah, minggu lepas gaduh ke mana lah, ada baca yuqatilunakum situ. Jadi baca tu yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka membunuh kamu, yakni di situ, di kawasan di sekitar Masjidil Haram itu, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Wa kadzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang kufur. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Dan kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Fa in intahau, dan bila mereka berhenti. Pada ayat yang tadi sebelum tadi disebut jika mereka dan perangilah mereka walau mana kamu temu. Nah, kemudian jangan perang di pada Masjidil Haram, kerana ada kehormatan di pada Masjidil Haram itu, tidak dibenarkan berlakunya peperangan di situ. Tetapi kalau mereka menyerang kamu, mereka yang memulakan peperangan di situ, maka perangilah mereka. Perangilah orang yang berperang di situ. Dan jika mereka berhenti, fa in intahau. Di sini ada dua pandangan, ada banyak pandangan lah. Tapi yang besar, yang dua kita boleh ambil, apa yang dimaksudkan dengan berhenti. Jika mereka berhenti, di sini ada dua pandangan para sahabat. Yang pertama, pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu bahawa disebut jika berhenti di sini, jika berhenti perang. Jika berhenti maksudnya fa in tahau alal muqatilah. Ini apabila mereka berhenti berperang, anil qital. Fa in tahau anil qital, jika mereka berhenti menyerang kamu,
mereka berhenti daripada memerangi kamu, berperang dengan kamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang, mengasihani. Ya. Jadi hujahnya kenapa dikatakan bahawa fa'inin tahau, jika mereka berhenti, bermaksud mereka berhenti memerangi kamu, mereka berhenti melancarkan perang kepada kamu, kerana diizinkan oleh Allah kepada orang Islam untuk memerangi mereka kerana mereka memerangi orang Islam. Apabila berhentinya peperangan, berhentinya mereka memerangi orang Islam, maka dimaafkan mereka. Itu pandangan Ibn Abbas. Ada pun pandangan yang kedua disebut oleh Fakhr Razi, iaitu pandangan Al-Hasan, cucu kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu di sini berhenti daripada fa'inin tahau anis syirk, iaitu berhenti daripada syirik, berhenti daripada kekufuran, barulah Allah memaafkan mereka. Pada pandangan yang kedua di sini ialah pada pandangan Sayyidina Hasan, cucu kepada baginda Rasulullah SAW, maksudnya berhenti daripada kekufuran, berhenti daripada syirik. Maka Allah Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Kenapa demikian? Kerana Allah tidak mengampunkan dosa orang musyrikin, dosa orang kafir, hanya kerana mereka memberhentikan peperangan, hanya kerana mereka menghentikan serangan terhadap orang Islam. Tetapi Allah mengampuni orang kafir jika mereka berhenti daripada kekufuran, mereka berhenti daripada syirik, barulah mereka masuk kepada Islam, beramal dengan Islam, barulah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hujah bagi pendapat yang kedua, iaitu pendapat daripada Sayyidina Hasan. Ya. Dan apabila kita berpegang ataupun kita memilih pendapat yang kedua, di sana ada dua perkara yang perlu diselesaikan. Ada dua syarat pada berhentinya kekufuran. Yang pertama at-taubah, yang pertama ialah taubah, iaitu bertaubat kepada Allah, menghentikan segala kekufuran, meninggalkan kekufuran, meninggalkan perkara-perkara yang syirik, meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala kepercayaan yang bersalahan dengan Islam. Dan yang kedua adalah at-tamassuk bil Islam, iaitu berpegang teguh dengan Islam. Yang pertama kena bertaubat, yang kedua pegang teguh dengan Islam, iaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kufur seperti meninggalkan riba, meninggalkan minum arak, meninggalkan perzinaan dan sebagainya, berpegang teguh kepada Islam. Jadi kalau kita memilih pendapat yang kedua, pada pendapat Sayyidina Hasan mengatakan bahawa berhenti sini, jika mereka berhenti daripada syirik, maka dua perkara tadi disyaratkan. Yang pertama taubat, mereka bertaubat, meninggalkan segala kepercayaan mereka yang bersalahan dengan akidah Islam. Yang kedua, berpegang teguh kepada Islam, iaitu menjalankan titah perintah Allah, buang kebiasaan-kebiasaan jahiliah mereka, buang segala perkara-perkara yang mereka turuti atas kehendak nafsu mereka, atas kepedaya syaitan. Maka mereka balik berpegang teguh kepada ajaran Islam, tinggalkan kebiasaan yang telah kita sebutkan tadi, minum arak, berzina dan sebagainya. Maka pegang teguh kepada Islam. Dan ketika itu barulah innallaha ghafurur rahim, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Kataan al-ghafur membawa dalam kaedah bahasa Arab, dia panggil sirah mubalaghah. Mubalaghah makna lebih, berlebih-lebihan. Perkara sem ni nak khabar tapi ada makna lebih. Tak? Kalau kita kata nebeng, bahasa kasar gitulah. Tapi bukan kata nebeng, nak cerita, nak khabar ada makna lebih. Lebihan pada makna tadi. Contoh, bila orang tu makan, tak? Makan dia panggil akil, orang yang makan. Tapi orang makan banyak, makan biasa je, tapi sekali makan banyak, maka dia panggil akul. Akul, iaitu orang yang makan banyak. Makna ada mubalaghah, ada lebihan pada makna dia. Kalau disebut akul, bukan makna makan biasa, tapi makan banyak. Dan kalau orang tu makan kerak, makan kerek, acak, maka dipanggil dalam bahasa Arab sebagai akal, iaitu orang yang makan banyak. Kalau potong, qata'ah,
Qata'a potong. Tapi kalau potong semua, qata' makna cicang. Cicang makna dia cicang. Jadi perkataan biasa, perkataan asal perkataan asal sifat Allah tu Ghafir, iaitu yang Maha mengampuni. Tapi disebut perkataan Ghafur dan Ghaffar, membawa maksud Ghafur tadi mengampun dosa-dosa besar, dan Ghaffar mengampun dosa-dosa yang banyak dan berulang. Maka sifat Allah disebut Ghafur. Kali itu orang Islam ketika pembukaan kota Mekah, mereka memaafkan orang-orang yang telah menerima Islam. Sebagai contoh, Nabi memaafkan Hindun, kerana dengan Hindun tadi menyebabkan kematian bapa saudara baginda, iaitu Sayyidina Hamzah mati dalam perang Badar. Mati dalam perang Badar. Kemudian saudara, salah seorang daripada saudara kepada Abu Bakar, saudara kepada Umar, saudara pada Umar mati juga. Kemudian sahabat Sayyidina Umar memaafkan memaafkan pembunuh tadi. Jadi apabila orang Islam datang, orang yang tidak memerangi ketika itu aman. Antaranya Abu Sufyan masuk Islam, menerima Islam pada waktu pembukaan kota Mekah tu. Diterima Islam, diterima oleh orang Islam dengan keislaman dia tadi. Padahal siapa dia? Orang yang merupakan mastermind, orang yang menyusun serangan, orang yang menggembar-gemburkan orang Arab supaya melakukan provokasi, orang yang melakukan provokasi supaya orang Arab bangun untuk serang orang Islam, orang kafir Quraisy. Apabila dia balik daripada dagangan, dia tahu bahawa orang Islam sedang berlaku perang Badar ketika itu antara orang Islam dengan musyrikin. Dia balik kepada kabilah, pada kaum musyrikin. Dia kata, inna Muhammada qad witrukum, sesungguhnya Nabi Muhammad telah mewitirkan kamu. Witir makna ganjil, makna telah mengurangkan kamu. Dia kata, jadi orang Arab, orang musyrikin naik marah untuk kerana provokasi yang dilakukan tadi, serang balik. Berlakulah perang yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud berlaku kerana tadi. Jadi kita tengok siapa dia Abu Sufyan ni, asalnya musuh besar kepada Islam. Tetapi waktu pembukaan kota Mekah, mereka tidak menyerang orang Islam. Mereka masuk tadi dengan orang Islam, masuk dengan aman. Tidak ada berlaku pertumpahan darah. Kerana itu adalah rahmat daripada Allah. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan daripada Allah, maka terbukalah. Yang ni kita tengok berlakunya pembukaan kota Mekah tadi bukan dengan satu peperangan besar. Walaupun sebelum tu berlaku dah perjanjian Hudaibiyah, berlaku perkhianatan oleh suku-suku Arab menyerang sekutu-sekutu Islam ketika itu. Maka berlakulah peperangan, kemudian berlakulah pembukaan kota Mekah. Jadi orang Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka, dan orang muslimin juga mengampunkan mereka. Kerana itu peperangan yang diizinkan oleh Allah ini bukanlah satu dendam, bukanlah satu kesumat. Apabila dendam ada dalam diri kita, Allah izinkan kita balas dendam, bukan. Itu diberikan keizinan oleh Allah, merupakan satu perintah. Disekat perintah tadi, janganlah kamu melampaui batas. Kita baca pada ayat yang awal dulu sebut, janganlah kamu melampaui batas. Kerana melampaui batas itu merupakan bukan titah perintah Allah. Kita laku tadi, kita buat tadi bukan dengan turuhan Allah. Kita lakukan tadi bukan dengan perintah Allah, tetapi kerana dendam kita, kerana nafsu kita. Kerana itu disuruh berperang, tapi disebut wala ta'tadu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Bila diizinkan perang, jangan kita melampaui batas, nebeng. Kita buat sesuatu yang lebih daripada hak. Kerana itu Islam, indahnya Islam ni bukanlah sekadar semayang bank, bukanlah sekadar jual beli. Jual beli pun berlalu, tengok barang dulu, akak jual beli berlalu. Bukan bahan gambar. Halus, semua sekali halus. Semuanya halus Islam ni. Comel belaka dari segi muamalahnya, dari segi perundangannya, dari segi munakahatnya, comel belaka halus. Sehingga dalam perang,
Perang ni kadang orang dah mikir kadang-kadang. Perang ni keadaan keadaan kelang kabut. Keadaan di mana kucak kacir perang ni. Nah, diletakkan lagi sepadan, diletakkan lagi peraturan. Jangan melampaui batas. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang yang tua, jangan membunuh mustadafin, orang-orang dhaif sakit dan sebagainya. Dan jangan membunuh haiwan. Binatang tak boleh bunuh. Buat pada beraluhnya. Diceritakan. Kawan-kawan saya daripada Turki cerita pada saya. Bila saya tanya apa sebenarnya kekuatan tentera Osmaniyah pada zaman kegemilangan lah. Bukan zaman kejatuhan ni. Waktu banyak perhubungan dengan Perancis dan sebagainya ni, kejatuhan dia lah. Tapi zaman kebangkitan dia tu, sungguh hebat macam tu. Zaman Sayyidina Umar cuba buka Konstantin, tak boleh. Sahabat cuba buka zaman Umayyah, pergi zaman Abbasiyah, pergi buka Konstantin. Konstantin ni Istanbul sekarang. Istanbul sekarang ni. Konstantin ni disebut oleh Nabi, orang tentera. Tentera ni, saya sebaik-baik tentera ni, tentera yang buka Konstantin. Kalau orang putih panggil Konstantinopel. Itulah Istanbul hari ni. Bila tentera Osmaniyah masuk, dia beri nama bandar Islam. Islambul asal dia. Tapi bila berlakunya zaman Atatürk dan sebagainya, mereka bertukar dengan nama Istanbul. Pada asalnya nama dia Islambul. Dan jalan merdeka tu dia panggil jalan Istiqlal di situ. Jalan Istiqlal ni bahasa Arab mana merdeka lah. Macam dataran merdeka lah. Dan sekarang ditukar dengan nama-nama lain lah. Tapi maknanya kenapa kekuatan tentera Osmaniyah? Nak cerita kekuatan ni banyak lah dia kata. Cuma ada satu benda yang sangat menyentuh jiwa kawan saya ni. Dia ni orang Turki. Dia cerita. Dia kata tentera Osmaniyah pergi ke Balkan, buka Balkan. Dia tentera tadi, anak raja tu, dia anak khalifah ni, dia bernazar. Kalau dia boleh masuk, dia akan buat 25 hotel masjid. Ataupun bilangan ni saya lupa, wallahualam, tapi boleh tengoklah dalam sejarah. 23, 24 saya lupa. Tapi mana dia berazam buat banyak masjid lah. Tapi bila dia boleh buka Balkan ni, dah kata orang Serbia, orang ni sebelah ni dendang kepada orang Bosnia ni. Sebab orang Bosnia Balkan ni dia asal daripada Turki. Dia asal daripada orang Turki, orang Turks. Orang Turki. Mana itu mereka dendang. Siapa berlaku pembunuhan dan sebagainya, jirang mereka sendiri hok lepak sekali, minum air sekali, main dang sekali, bunuh dia. Orang Serbia yang duduk dalam Bosnia tu bunuh bila tentera Serbia melancarkan serangan. Orang sebelah rumah mari bunuh, belah perut, tukar anak, tukar dengan binatang lain pun dalam. Binatang macam kera apa pun dalam perut. Bukan orang tentera Serbia dulu mari, orang dalam kampung dia. Tak, kalau ada sahabat-sahabat yang pernah pergi ke Bosnia waktu perang tu, kawan-kawan saya ada cerita teruk dia buat. Teruk dia buat, macam-macam hal dia buat. Mana luar daripada batasan manusia. Kenapa? Kerana mereka tidak ada etika dalam berperang. Tetapi orang Islam, mereka berperang, mereka letakkan etika yang mereka tidak boleh langgar. Mereka tidak boleh lakuh etika tadi. Kerana itu bila dia cerita tentera Osmaniyah masuk membuka Balkan, dalam keadaan sejuk kelaparan, mereka tengok ada kebun epa dan mereka ambil epa tu makan. Tetapi di umbi tu mereka tinggalkan duit. Kita tentera serang negara kita, dia ambil belaka. Kalau ada orang serang negara kita, dia bahang belaka. Benda apa? So kata rambutan tu yang benda apa dia boleh ambil belaka. Sebab apa? Siapa nak marah? Siapa nak marah? Dia berjaya takluk dah ni Balkan. Tentera ni boleh takluk Balkan dah. Dan Balkan tadi duduk bawah pemerintahan Turki Osmaniyah. Maknanya boleh tentera ambil ni dengan izin ni. Boleh ambil makanan tadi. Tetapi mereka ambil bukan jadi ghanimah, bukan jadi harta rampasan perang. Mereka makan sekadarnya. Tapi mereka tinggalkan duit di umbi pokok epak. Bila tuan tu mari tengok tentera makan. Tentera makan, debor. Bila tengok ada piti di umbi, Allah, askar passenger gini. Jatuh hati lalu. Jatuh hati selalu.
Maka banyaklah orang di Eropah Timur tu masuk Islam ketika itu. Maka lalu tinggallah kita jumpa keturunan seperti Bosnia, apa lagi ada di sekitar kita tu lah, Albania dan sebagainya lah. Maka ada, itu bukan orang Arab, tapi orang-orang Turki yang membuka Balkan. Dan itu apabila mereka anak raja tadi, anak khalifah tu berjaya menakluk Balkan, dia ngadu ke ayah dia. Dia kata nak buat masjid kan, tak cukup harta. Ayah dia kata membuatlah satu masjid ada 25 kubur. Maka kata silap saya, masjid itu ada di Busra, Bursa Turki, ada 25 kubur, menunjukkan bahawa nak balik, nak selesaikan niat dia tadi, kerana berjaya menawang Balkan. Memang mereka berjaya menawang Balkan, tetapi mereka tidak bunuh orang puan, mereka tidak menyerang orang-orang tua, kanak-kanak. Mereka tidak membunuh binatang-binatang ternak. Bahkan tanaman mereka tidak rosakkan. Mereka ambil buah kerana terlalu lapar. Musim sejuk mereka lapar, mereka ambil makan buah. Tapi mereka tinggal pitih diumbi pokok, supaya menjadi bayaran kepada tuang tadi. Kalau kira tentera ni boleh takluk dah, dia boleh dah ambil atas pasang, dia takluk dah. Maknanya mereka sangat menjaga tentera Islam. Kerana mereka pergi tadi, mereka buka Balkan bukan atas dasar memungut kekayaan, bukan atas dasar nak tunjuk hebat peperangan, bukan atas dasar nak cari makanan dan sebagainya. Mereka buka Balkan tadi atas dasar dakwah, untuk mengislamkan, untuk membuka dakwah Islamiah. Kerana itu mereka buka negara, takluk negara ni. Mereka tidak memaksa orang tu jadi orang. Orang Arab buka negara-negara lain. Orang Turki buka negara lain. Dia tak paksa orang jadi Arab. Kita hari ni pakai baju Melayu, kain pelekat. Ini pakaian kita. Kita tidak diarakkan pakai igar ke atas kepala. Cuma kalau pakaian Rasulullah itu kita sebut sebagai benda itu sunnah. Kita kira sebagai sunnah, ikut Nabi pakai. Tapi kalau nak ikut budaya orang Arab, ada orang Arab pakai tokat joget keliling gitu, tu dah boleh. Hari-hari keduri yang musim pula. Nak tiru Arab sangat sampai tiru benda tu juga. Akak tokat atas kepala keliling musim. Hari kahwin, hari haflah dia, hari kerajaan dan sebagainya. Tak boleh. Sebab kita bukan berlaku pada kita ialah islamisasi, iaitu pengislaman. Bukan berlaku kepada kita pengaraban. Sebab tu ada orang molek-molek dah baca Quran dengan lidah comel, lidah Quraisy. Tapi kadang-kadang nak ikut leweh lagi. Nak ikut leweh orang Badui lah, macam-macam. Kita ikut mana bahasa Quran bahasa Arab, tapi bacaan yang fasih ialah bacaan Quraisy. Kerana itu ulama sebut Quran dicetak di Turki, dibaca oleh orang Mesir. Orang Turki ni diberi kehebatan dia, khok dia comel. Maka dicetak di Turki. Tapi baca comel di Mesir. Orang India hafal hadis suti-suti. Nak tahu dah pasal apa, seri bera dia besar ke, seri bera kita kecil ke tak muak. Tapi dia hafal hadis suti-suti orang India ni. Orang India hebat sungguh bab hadis. Suti-suti ingat. Kepala dia memang besar belakang. Bukan orang India ni pandai buat nasi biryani je. Bab hadis kadang-kadang ada ditemui hadis-hadis yang tidak dijumpa tempat lain. Masih ada orang India yang hafal hadis tu. Ini orang India, kekuatan dia. Tu kekuatan yang baik lah. Tapi kekuatan yang buruk pun ada juga. Ada hak yang dua daripada hak baik ni, dia pandai pula berhujah belik-belik. Sebab tu lah ya ramai India, dia boleh belik-belik. Dia pandai tafsiran ni. Dia orang India kelebihan dia dah. Sebab tu kalau kata kalau takak ni, orang India kena pegang tangan. Cakap boleh. Kalau tangan hidup je tak boleh. Tunggu kawan orang lah. Kalau pegang tangan dia tak boleh cakap. Sebab dia cakap mesti dengan kepala dengan tangan. Tu gurawang lah. Nak cerita bahawa di India ilmu hadis ni hebat. Orang India hadis ni suti-suti. Hebat hafalan ni. Tapi dari segi tulisan khok apa semua, itu orang Turki. Menulis Quran cetak di Turki. Bacaan
orang Mesir, dan orang Melayu juga diberi kehebatan yang lebih. Sebab tu kita tengok orang Melayu banyak menang tandingan musabaqah. Sebab kalau dok tengok orang bacaan macam Arab dah. Nah, tengok orang kecil kulit Melayu baru tahu orang Melayu. Kalau dok tengok orang dengar lah kaset, payah nak beza. Dah diberi kelebihan Allah Taala. Pada bacaan tadi, lidah dia boleh tiru. Boleh ikut lidah orang Melayu ni. Tak telok. Fa inna Allah ghafurur rahim. Allah itu mengampun lagi maha mengasihani. Jadi ini bukan tafsiran, tapi sekadar untuk mendekatkan faham. Mantikiyah, boleh mikir. Nah, bukan tafsiran pada ayat ni, tapi kita nak faham kalam Allah. Nak faham kalam Allah, kena faham kalam bahasa Arab. Dan nak beri kalam bahasa Arab faham, kena beri ibadat. Kita ada salah dengan orang. Tahu? Kita pergi jumpa dia. Minta maaf Haji, saya banyak Haji. Macam-macam saya ngopak ke Haji. Tahu? Haji dak buat. Haji gendong anak Haji gitu isi malam pun hamba kata Haji gendong awet. Macam-macam hamba kata ke Haji. Tahu? Tentu Haji jawab, tak apalah, saya maaf. Satu situasi. Yang kedua, ada situasi lain. Saya kita pergi kabur. Saya je, ya Allah, macam-macam banyak salah dengan Haji ni. No. Macam-macam saya buat ke Haji. Macam-macam hal. Saya nak minta maaf belaka. Hak ngopak, hak macam-macam fitnah ke Haji. SMS macam-macam ke Haji ni. Macam-macam saya buat ke Haji. Saya minta maaf banyak. Haji kata kena, ya saya maaf lah. Dia pun peluk kita. Saya pun minta maaf juga kalau ada salah dengan awak. Hak mana hak sejuk hati kita? Dapat aku maaf kamu. Dah, kita mari dengan air muka kita jatuh dah ni. Jatuh dah air muka kita, perendah dah. Tak ada ego sikit. Dah, kabur terang. Hamba banyak sungguh dosa dengan nama. Dapat aku maaf. Tak ada benda dah. Apa ni? Tak rasa lega. Maaf dah, tapi cuma rasa dah apa, dah maaf dah balik ah. Dah. Minum air tambah dah kalau ajak pun. Takut dah cakap pula lepas pada tu. Dah, lepas pada maaf tu dah cakap pula pasal apa? Kasar. Itu dia maaf, tapi tak ada kasih sayang. Tapi ada orang yang maaf ke kita. Jangan kata ni tafsiran, ni nak mendekatkan faham saja bukan tafsiran pada ayat ni. Tapi nak ada orang maaf kita dengan terkabur terang dah. Saya memang ketek semua. Malam-malam pergi ketek ayam Haji. Habis. Burung Haji habis. Bahan belaka. Saya bahan belaka. Tempat Haji lalu, hamba gali lubang biar rebah. Macam-macam hamba buat. Tayar buang angin lah. Macam-macam lah. Dah apalah. Saya maaf belaka. Saya pun bukan tak ada dosa. Ada dosa juga dengan orang. Kalau saya ada dosa, saya minta maaf pula dengan mereka. Sejuk je rasa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gandengan antara kemaafan dengan kasih sayang. Lepas dia maaf, dia beri kasihan kita. Kerana itu sifat Rahim tak sama dengan sifat Rahman. Walaupun kita terjemah Melayu kita lebih kurang saja mengasihani dengan pemurah. Maknanya Rahman juga daripada perkataan Rahmah, kasih sayang. Rahim juga daripada perkataan Rahmah, kasih sayang. Tetapi Rahmah dengan maksud wasi'atir rahmah. Rahman tadi, Ar-Rahman, maksud dia wasi'atir rahmah. Iaitu luahnya rahmat Allah. Allah beri makan minum kepada orang kafir dan orang Muslim. Allah beri makan kepada orang yang taat dan orang yang buat maksiat. Beri belaka. Luahnya rahmat Allah. Wasi'atir rahmah. Ada perkataan Rahim, iaitu daimur rahmah. Sentiasa merahmati. Dan ini tidak termasuk kepada golongan kufar. Kepada orang kafir tidak termasuk dalam khacau ni. Sebab apa? Sebab orang kafir tidak dapat rahmat di akhirat. Tidak ada lagi rahmat pada orang ahli neraka tadi. Orang kafir tidak ada rahmat lagi di akhirat. Kerana itu seksa neraka ni bagi orang kafir ni dah lah seksa itu sendiri azabun alim. Ada azabun azim. Seksa yang pedih, seksa yang besar.
tapi juga tidak ada sifat sabar lagi bagi orang ahli neraka. Kita atas dunia ni kalau tak ada tu ambil kesabaran, tahan, ataupun kita panggil bahasa Melayu payah nak terima bahasa standard sebab orang Terengganu panggil nak eja pun payah. AK ke mendapat ni. Tahu? Tak ada sifat ni kena ketik di semua kata pun berlebihannya tu. Tahu? Tapi tuan beri kena pun kata pun gosok. Dah. Dah apa ada lagi. Reboh aksiden patah tangan. Ada sifat sabar lagi pergi hospital, berusaha baik. Sebab ada lagi Tuhan berikan sifat sabar. Tapi bagi ahli neraka tidak ada lagi sifat sabar, daya tahan ni. Sifat lain nak dah. Sebab azab terlalu besar, tidak oleh dia. Bayangkan azab besar, sifat pula tak ada. Betapa pedihnya. Kerana itu tidak ada rahmat bagi orang kafir. Kerana mereka adalah orang-orang ahli neraka ni, tidak ada rahmat lagi bagi Allah. Kerana itu sifat rahim ini hanyalah tertakluk ataupun hanyalah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Jadi kita berhenti sambung akan ayat seterusnya ni pada minggu-minggu yang mendatang insya-Allah, kalau diizinkan Allah. Wa ila liqa'in akhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.